Bertemu kembali. Semalam, Kementerian Dalam Negeri KDN mendedahkan menerima maklumat mengenai kewujudan kartel di pelbagai peringkat dalam kalangan pegawai imigresen sehingga menjejaskan tahap integriti jabatan berkenaan. Menurut menterinya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kegiatan melanggar undang-undang itu akan disiasat dengan rapi dan telus. Jelas beliau, kehadiran kartel dengan pembabitan pegawai dalaman membolehkan mereka bebas di pejabat jabatan berkenaan termasuk di pintu masuk lapangan terbang. Jadi kita nak memahami serba sedikit bagaimana kartel ini berfungsi dan apakah kesannya kepada organisasi maupun negara. Untuk itu kita akan bersama dengan Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia di talian bersama dengan saya. Assalamualaikum, Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, bagaimana kita boleh fahami kartel Jabatan Imigresen ini berfungsi? Kalau kita lihat, Jabatan Imigresen ini merupakan sebuah jabatan yang boleh dikatakan mempunyai kuasa lah, kan. Yang pertama, dia boleh keluarkan pasport. Yang kedua, yang popular ialah boleh keluarkan pas lawatan kerja sambilan. Dan itu merupakan pas-pas yang boleh dikatakan sangat popular dan juga disalahgunakan oleh sindiket dan juga budaya kartel yang seperti dinyatakan oleh menteri. Jadi yang kedua, kita dapat bahawa kuasa imigresen ni bukan saja di darat, iaitu dia melihat kepada sempadan, iaitu masukkan orang ramai, dan yang kedua laut, iaitu untuk menentukan parti, dan mereka juga menjalankan operasi bersepadu dengan Angkatan Tentera PDRM. Itu adalah dua perkara yang penting. Satu lagi, udara sudah tentu. Di KLIA, macam beberapa bulan yang lalu, kita dapati bahawa ada sindiket yang dikatakan masukkan lebih kurang 30,000 orang parti dengan begitu saja. Jadi benda-benda demikian adalah merupakan perkara yang dilakukan oleh kartel, lama telah berlaku, dan ini merupakan satu sindrom, dan juga kegiatan ini diajar oleh orang lama. Maknanya sistem budaya itu dah ada, apabila orang baru masuk, orang lama ajar. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita lihat. Dan satu lagi yang mustahak ialah sistem imigresen dia. Baru ni telah digodam oleh sindiket dan juga kerjasama orang dalam lah. Itu kita kena faham, fraud ni berlaku kerjasama, collusion antara orang dalam dan orang luar. Jadi oleh itu mereka dapat curi password dan cetak pas lawatan kerja sambilan itu. Jadi ini adalah satu kerugian besar kepada negara, dan sistem begini jika digodam maka sudah tentu negara kita akan bukan sahaja kerugian dari segi kewangan, tapi imej kita akan tercalar. Dan satu lagi sudah tentu, kita lihat pada parti, masuk keluar parti, kadang-kadang masuk tapi keluar kita tak tahu. Kadang-kadang dah keluar tapi masuk balik. Jadi sistem demikian perlu diperbaiki. Itu antara kuasa-kuasa yang adalah oleh imigresen ni, yang mana apabila berada dalam jabatan ini mereka mempunyai peluang, kuasa dan sebagainya, sudah tentu ia mudah dipengaruhi oleh agensi-agensi, terutama sekali budaya kartel, yang mana mereka ni kaya dan boleh bagi segala-galanya jika kita naklah. Terutama sekali orang-orang yang nak hidup mewah, kalah judi dan sebagainya, itu merupakan mangsa lah yang akan diterokai oleh kartel ini. Datuk Seri mengatakan tadi kalau kita lihat kepada kewujudan kata-kata dalam penguatkuasa ini, bagaimana sebenarnya ia akan memberi ancaman kepada keselamatan negara? Ini satu soalan yang bagus, sebab kita kena ingat, adakah kita benar-benar sayang kepada negara? Kalau kita pergi ke negara lain, Australia lah contoh, Singapura, susah nak masuk. Maknanya dia sayang pada negara. Pergi ke Australia, bawa buah pun kena buang. Maknanya mereka ni adalah begitu sayang kepada negara, tak mahu sehingga buah tu takut ada apa saja yang tak baik, boleh mengganggu negara ataupun mencemarkan negara ataupun boleh mempengaruhi tanaman sebagainya. Itu merupakan kasih sayang mereka kepada negara. Dan ini merupakan satu perkara yang memberi impak tak bagus, sebab apabila kita bagi masuk parti-parti ini, terutama sekali kita dapat 100-200, tetapi kita kena ingat kartel ni mendapat million, berbilion, bertahun-tahun, dan sudah tentu apabila kemasukan parti tanpa dokumen ni,
bukan saja boleh menjejaskan imej negara tetapi masa depan kita esok. Jadi apabila lama dia ada di sini, di Malaysia ni satu perkara yang pelik ialah kalau dah masuk tu everything is okay. Maknanya tak payah keluar. Sebab kita ni kegiatan rasuah di kalangan ahli kuasa bukan imigresen saja adalah begitu tinggi sekali. Jadi itu menyebabkan ramai parti-parti daripada Indonesia suka masuk sini, asal masuk tak payah keluar. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita lihatlah impak dia. Dan sudah tentu kalau selain berparti itu, kalau kita saja menerima duit habuan 100-200, kadang-kadang kita ada juga sindiket, bukan sindiket tapi macam militan ya, terutama sekali di kawasan Sabah tu, kalau masuk ini memberi impak yang tak bagus. Selain daripada kita lihat daripada segi ekonomi lah kan, secara sepatutnya jika sekiranya ada dokumen yang melalui immigration sudah tentu ini akan memberi pendapatan yang banyak kepada negara, tapi ini sudah berlaku. Dalam keadaan dalam masalah sosial pula, banyak kita tahu bahawa apabila ramai pendatang asing ini sudah tentu masalah sosial semakin banyak, pelacuran pun banyak, dan kita tak mahu bahawa di Malaysia ini kita akan menjadi sebuah negara yang mengganti Bangkok. Kerana di Bangkok hanya ada satu spesies saja orang Thai, tetapi di Malaysia kita dapati bahawa berbagai-bagai jenis pelacur yang ada daripada Rusia, daripada Latin America sebagainya. Jadi ia akan menarik orang-orang ramai dan tidak lagi pergi ke Bangkok jika sekiranya agensi penguasa kita tidak menjalankan tugas dengan baik, ada elemen-elemen rasuah, dan juga sudah tentu jika kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan dan juga operasi untuk membenteraskan kegiatan ini. Baik, Dato' Seri, kita dah faham mengenai bagaimana kartel ini berfungsi dan juga apakah ancaman kepada negara kita sekiranya kartel-kartel ini terus berluasa. Dan kali ini pula kita nak melihat dari segi bagaimana sebenarnya kita nak lakukan untuk kita membendung daripada kartel ini terus merosakkan organisasi Jabatan Imigresen itu sendiri. Yang pertama, yang paling mustahak sekali ialah isu integriti lah, kan. Kadang-kadang sebelum kita masuk tu memanglah kita dicek ke elemen-elemen integriti, tetapi apabila kita masuk dalam suatu agensi, terutama sekali agensi penguatkuasa, selalunya kita terlibat dalam kegiatan rasuah. Kita diajar oleh orang lama kerana kalau ikut pakar kriminologi, crime is learned, unethical behaviour is learned. Kita belajar daripada orang lama. Jadi ini merupakan satu masalah. Sebab kadang-kadang saya ada bagi ceramah kepada budak-budak orang-orang baru ya, seperti pegawai PTD ya, mereka juga rasa takut dan takut apabila melaporkan diri. Sebab mereka baca iaitu kebanyakan daripada pegawai yang sedia ada adalah kebanyakan daripada mereka menerima rasuah. Jadi mereka akan dipaksa, diajak untuk melakukan sesuatu. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita lihat. Yang kedua, pengawasan orang-orang atas tu terhadap pegawai kita. Jadi kita kadang-kadang pagi kena ada lah morning prayer. Pokoknya kita boleh check pegawai kita walaupun ada 5-6 orang, kita boleh tengok. Kadang-kadang kalau dia terlalu rapat dengan klien, kita boleh bagi amaran. Jangan begitu. Kalau tengok hidup dia lebih mewah, kita tegur. Jadi ini boleh dapat mengatasi masalah-masalah rasuah. Ataupun jika sekiranya kita nak memastikan bahawa arahan kita itu diikuti, maka sudah tentu kita mesti putih daripada putih. Maknanya kita kena bersih. Baru orang ikut kita, orang patuh kita. Satu lagi cadangan ialah supaya, ini banyak kali cakap, supaya setiap 3 tahun tu, terutama sekali di high risk area kan, kita hendaklah tukar pegawai lah. Supaya kita tukar-tukar supaya mereka ni tak melakukan sesuatu tak baik. Dan satu lagi seperti nyatakan tadi, apabila kita satu lagi perkara paling besar yang terjadi ialah kita sekarang ada operasi bersepadu, iaitu yang terdiri daripada KDN, Angkatan Tentera, termasuk imigresen lah. Jadi kita dapati bahawa ada komplain di antara agensi ini, kita tidak kongsi maklumat. Jadi apabila kita nak jadi champion sendiri, beginilah akan berlaku, maka sudah tentu ia tak akan hormat di antara satu sama lain. Jadi oleh itu intelligence gathering dan juga exchange ini adalah begitu mustahak sekali. Dan yang paling mustahak ialah kita sekarang tak pasti kerajaan bagaimana nak ambil tindakan apabila negara-negara sekeliling kita ni sama ada mereka ini vaksin secara penuh ke tidak. Jadi inilah merupakan satu perkara yang perlu dilihat oleh agensi penguatkuasa ini, kerana kalau kita bagi masuk begitu saja, maka sudah tentu kita punya jumlah virus akan bertambah.
akhir sekali hukuman rasuah ni saya rasa hendaklah dianggap sebagai luar biasa lah. Sebab saya dapati bahawa kita penjara sehari dan juga minta rasuah dan juga sindiket bayar, mereka boleh bayar. Tetapi sindiket-sindiket ini sangat takut kepada penjara. Oleh demikian kerjasama daripada agensi penguatkuasa, daripada kehakiman sebagainya hendaklah diperlukan supaya pastikan bahawa mereka ini diambil tindakan dengan setimpal. Kalau tidak, masa depan kita, anak cucu kita sangat gelap.